Kembali lagi di Malaysia hari ini. Salam Jumaat untuk anda semua yang mungkin baru saja menyaksikan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat, hari yang sungguh berkah dan mungkin ada di antara kita yang rasa macam nak derma lah hari ini. Mungkin tercari dana mana yang anda nak dermakan. Okey, ini dia. Saya nak bagi tahu kepada anda semua bersempena dengan kempen kutipan dana Masjid Al-Islahiyah. Tapi untuk waktu ini kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah berjanji akan ampunkan dosa dan lipat gandakan rezeki orang Islam yang suka berinfak. Berinfaklah untuk pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baru supaya dosa kita diampunkan dan rezeki kita dilipat gandakan. Kan andai kata kalau kita infakkan duit kita, sebenarnya kalau kita nak infak ni bukannya dikira sebagai lagi banyak kita infak, macam contohnya 2,000, 3,000 lagi banyak yang kita dapat. Tak, sebenarnya kalau RM1 tu pun dah memadai kalau kita nak infakkan duit kita. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang kempen kutipan dana Masjid Al-Islahiyah. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal, Duta Masjid Al-Islahiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Sihat Razli, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita nak bercakap tentang infak ni. Kita nak tahulah manfaatnya kalau kita ni menginfakkan wang kita ni atas niat untuk mak ayah kita ni. Tidak kiralah sama ada mak ayah kita ni masih lagi hidup ataupun yang meninggal dunia. Apakah manfaatnya? Ustaz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Terima kasih Fazli dan seluruh penonton MHI pada pagi ini. Dan bila menyebut soal infak ni Fazli, sebenarnya dia umum saja. Ya. Infak ni sebahagian daripada suatu amalan yang dituntut di dalam agama, dan lebih daripada itu, infak ni ialah sebahagian daripada amalan-amalan yang nilai pahalanya akan continuously, maknanya akan berterusan. Cuma bila kita sebut soal infak ini dengan pahala yang kita niatkan untuk mak yang masih hidup atau ayah kita yang masih hidup. Biasanya orang bercerita soal mak ayah yang telah meninggal dunia. Sebab itu, kita kena ingat, infak ini dia adalah sebahagian daripada jenis kebaikan dan dia sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sangat dianjur dalam agama. Ya. Dalam konteks bila kita berniat untuk menginfakkan bagi mak ayah kita, kebaikan inilah sebenarnya Fazli yang mudah-mudahan boleh menjaga mak ayah kita, memberikan kebaikan pada mak ayah kita. Kerana dia kebaikan dan kebaikan ini dia akan mendatangkan kebaikan. Konsepnya begitu. Ya, jadi sebab itu kalau selalu orang rasa nak beri untuk mak ayah ni hanya dalam bentuk bila dah meninggal dunia. Ya. Kita pagi ini kita nak kempenkan, selain daripada kempen untuk menyumbang kepada Masjid Al-Islahiyah ini, kita nak beritahu juga Fazli supaya kita ambil ini sebahagian daripada cara untuk kita buat kebaikan pada mak ayah kita yang masih hidup. Yeah. Misalnya masa birthday dia ke, masa ulang tahun perkahwinan mereka ke. Jadi kenapa? Sebab bila kita infakkan bagi niat bagi mak ayah kita, mak ayah kita akan dapat hadiah yang kita bagi tadi itu berterusan. Kalau kita bagi coklat, hari ini dia makan, kemudian besok habis dah. Itu kelebihan dia. Ya, itulah dia. Kita dapat dua kelebihan kat sini. Yang satunya pahala bersedekah dan yang kedua adalah niat menghadiahkan manfaat sedekahnya kepada mak ayah kita sendiri, Ustaz kan? Okey, baik Ustaz. Kali ini kita nak bercakap tentang kalau kita nak menginfakkan untuk pembinaan sebuah masjid ini pula. Apakah antara kelebihannya, Ustaz? Okey, kita semua sedia maklum bahawa pembinaan masjid ini suatu yang dituntut dalam Islam. Rasulullah SAW ketika mana berhijrah dan sampai di Madinah, di kawasan Quba, perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah membina masjid. Itu pertama. Jadi sebab itu di antara kebaikan dan tuntutan kita ialah membina masjid. Satu. Yang keduanya Fazli, kita menyebut soal pembinaan masjid, ini kelebihan dia kerana masjid ni semua orang tahu dia tempat ibadah. Walaupun seorang saja yang beribadah di dalam dia, walaupun seorang, berbeza dengan tempat-tempat lain. Dan satu, yang keduanya Fazli, yang ketiganya, masjid impossible tutup. Betul. Kalau tempat lain kita infakkan pada golongan tertentu ke ataupun pada kelompok tertentu, boleh jadi kelompok tu lepas tu tak ada. Kita bagi pada tempat-tempat tertentu, boleh jadi tempat tu lepas tu tak ada. Tetapi masjid pernah tak kita lihat lepas pada itu tak ada?
Ya. Hampir impossible. Hampir impossible. Kerana pertama, masjid itu tuntutan. Wujudnya masjid itu. Yang keduanya, masjid bagaimanapun orang katalah Fazli, paling common pun tetap akan ada orang beribadah. Betul. Sekurang-kurangnya orang akan laungkan azan di masjid itu. Jadi sebab itu tuntutan ataupun kita panggil gesaan supaya kita sama-sama menyumbang, menginfakkan harta kita untuk membina masjid itu jelas. Bahkan siapa yang bina masjid di dunia besok, dia Allah akan ciptakan, binakan untuk dia istana di akhirat besok. Itu kelebihan. Insya-Allah. Banyak sebenarnya kelebihannya. Ustaz, kita ada lebih kurang beberapa saat saja ni Ustaz. Sangat menceburi kita. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan bagaimana caranya untuk mereka ni menginfakkan duit mereka ini, dan sekarang ini berapakah jumlah dana yang dah pun terkumpul Ustaz? Silakan. Alhamdulillah Fazli, kita dah pun dengan sumbangan para penonton kita, masyarakat kita dah kumpul sekarang ni hampir 3.4 juta. Alhamdulillah. Untuk memulakan. Sebab itu kita seru penonton-penonton kita yang nak menginfakkan. Cuma nak beritahu Fazli, masjid ini saya bukan duta saja. Saya memang jemaah di masjid ni dan saya memang karya ini. Baik. Jadi berbaiknya saya akan pastikan sampailah ke sudah masjid ini kita selesaikan dan insya-Allah kita akan sempurnakan Fazli. Insya-Allah. Jadi untuk mengetahui anda bahawa dana ini adalah untuk Masjid Al-Islahiyah yang berada di Kuang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas masa yang diberikan. Stay safe Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah dia. Jadi anda semua bolehlah menginfakkan sedikit wang anda itu untuk pembinaan Masjid Al-Islahiyah yang berada di Kuang. Kita nak berhenti berehat dan kejap lagi kita nak bercakap banyak lagi tentang perkara-perkara yang menarik akan kami kongsikan kepada anda semua. Dan saya tak jadi berehat sebenarnya. Produser kata saya terus berjalan ke sana. Saya nak terus jalan bersama dengan Sofia. Silakan, Kita bercakap Fazli. tentang Medsos ni Sofia. Betul. Medsos ini bolehlah tutup lalu Tutup, tutup. Okey, Sila. kenalah dengan pakai baju Melayu kan. Wah, Macam sopan raya pula, santun. Makcik. Okey, dari meja Medsos kita Ya. membawakan perkembangan terkini berkenaan kampung Titi Hayun di Yan Kedah difahamkan semalam. Ya. Telah pun ada lagi sekali fenomena kepala air dan bagaimana status terkini penduduk kampung di sana. Ya. Saya rasa kita boleh terus bersama dengan tetamu kita, Masyirul Umar, penduduk kampung di Yan Kedah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik warahmatullahi Masyirul. wabarakatuh. Terima kasih. Cik Masyirul, apa saya- keadaan semasa ketika dengar semalam lagi sekali kepala air, macam mana keadaan di sana? Setakat ni alhamdulillah cuaca pun dah makin baik hari ni. Yang macam semalam waktu pagi tu agak hujan agak lebat lah dalam 2 jam macam tu. Lepas tu ada limpahan air sikit lah daripada sungai Titi Hayun. Tapi macam dalam kita tengok video tu kan, dia air tu melimpah disebabkan batu yang turun daripada gunung hari tu melimpah ke dah turun ke sungai. Jadi sungai tu agak cetek. Jadi air tu dah melimpah lah. Kalau lebih hujan tu turun lebih lah. Nak tahulah juga tentang, kadang-kadang ada orang penduduk setempat yang mungkin berada dekat kawasan tersebut. Mereka ni boleh tahu di mana kepala air akan turun, kan? Jadi bagi Masyirul sendiri, adakah Masyirul boleh agak perkara ini akan berlaku lagi apabila 18 Ogos lalu? Itu antara yang pertamalah yang begitu besar sekali yang dah pun memusnahkan banyaklah kampung-kampung dan juga mengorbankan 6 nyawa dekat sana. Ya. Jadi untuk yang waktu terdekat ini, adakah berada dalam jangkaan penduduk di sana sendiri ataupun memang tak terjangka perkara ini berlaku kembali? Oh, baik saudara. Untuk jangkaan tu biasanya kalau hujan lebat memang kita akan jangkakan air tu agak lebih daripada biasa. Tapi sebelum kejadian tu, 3 hari sebelum kejadian, air boleh dikatakan lebih daripada biasa. Lepas tu kebanyakan air terjun di Gunung Jerai itu mula mengalir lah. Sebab sebelum ni dalam 2-3 air terjun saja yang di sebelah Yan ni lah yang akan turun. Namun hari itu lebih daripada 3 lah. Baik. Cik Masyirul, kita fahamkan ya di kawasan itu di Titi Hayun, di Gunung Jerai dan sebagainya adalah kawasan yang sangat popular dengan tempat seperti chalet-chalet, tempat penginapan dan sebagainya. Jadi Cik Masyirul juga terlibat dalam sebelum kejadian semalam ya dengan pembersihan dan sebagainya. Bagaimana keadaan terkini dan adakah terdapatnya bantuan luar yang membantu Cik Masyirul dan rakan-rakan lain? Ya, alhamdulillah pada masa kejadian tu kita boleh lihatlah air memang dah memenuhi daerah Yan. Tapi
dengan bantuan pihak-pihak berwajib macam Bomba, Rela, JPAM, APMM, PDRM semua masing-masing memainkan peranan lah. Tapi selepas pada kejadian tu banyak NGO daripada luar, daripada Kuala Lumpur, Selangor, daripada Perak, kebanyakanlah boleh dikatakan seluruh Malaysia NGO turun membantu selain daripada bagi bantuan makanan dan juga keperluan asas lainnya. Okey. Kami pun ucapkan setinggi-tinggi tahniah, terima kasih juga kepada Masyirul kerana Masyirul juga banyak juga membantu orang-orang kampung dekat sana. Pelbagai benda lah dari segi mungkin pembersihan kan dan sebagainya, bantuan-bantuan yang lain. Baik, terima kasih Masyirul dan kita yang berada dekat sini doakan yang terbaik lah. Dan semoga segala urusan Masyirul dan juga mereka yang berada dekat sana dipermudahkan insya-Allah. Amin. Amin. Malaysia juga berada di kaki gunung itu, kami harapkan terus jaga keselamatan Cik Masyirul sendiri dan ialah kalau boleh kita mengharapkan yang terbaik untuk semua penduduk di sana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Masyirul Umar, salah seorang penduduk kampung dekat sana. Untuk mengetahui anda bahawa Masyirul inilah orang pertama yang menjumpai salah seorang mayat yang dijumpai dekat sana, seorang imam. Okey, baik, kita nak berhenti berehat. Sekejap nanti Sofia akan menemui rumah usaha Nafia bercakap tentang ganjaran 1000 tahun. Alhamdulillah. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini.